Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan kembali dalam program Mahsyar siri yang ke-42 bersama dengan saya Umar Aziz. Mohon maaf kebelakangan ini ada beberapa hari yang tak sempat kita buat sebarang perkongsian, tidak ayati Quran dan tidak program Mahsyar. Mudah-mudahan Allah kurniakan istiqamah kepada saya untuk berterusan kita dapat bersama membuat perkongsian-perkongsian tentang ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya perasan di ruangan TikTok ada Azaz, waalaikumsalam, dan juga Miss Lailuddin. Terima kasih banyak-banyak Azaz di atas gift. Begitu juga di ruangan FB. Ahlan-ahlan Kamizah Muhammad Amil, Muhammad Hardi, Yayalia, Aziza Izzah, Saadiyah Muhammad Arifin, Safia Sapian, Abdul Rahman, Kak Long, Zaliha Kamaruddin, Zahra Alia, Zainun Hadi, Mazna Abu Bakar, kemudian Arina Umar, Kamariah Kamaruz Zaman, Abdul Rahman, Nyonya Muhammad Yusuf, Najiyah Najwa, serta Syed Ahmad, Wagina Sikun, Ija Rahman. Terima kasih banyak-banyak Ija Rahman. Kemudian Siti Zawiyah, Abdul Rahman, Nur Iman, kemudian ahlan Habibah Suib, Jami'ah Abdul Rahman, Wan Nurmah, Ramina's Kitchen, Ummi Zaihadi, Atikah Farziana Suria, Siti Zawiyah, Evita, Asha Bashirun, Hajara Zai, Bunga Lawang, Salmah Uthman, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua Cikgu Anita dan juga kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan Jackson Muhammad Nur, ahlan-ahlan Roslina Johari dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita nak sambung pembacaan dalam buku Mahsyar yang mana diberikan tajuk sebuah pengembaraan menuju Allah. Maka kita sebenarnya sedang berada di alam dunia. Salah satu daripada alam-alam yang Allah telah ciptakan dalam perjalanan kita pulang menuju kepada Allah. Kita telah bermula di alam roh. Kemudian kita berada di alam kandungan ibu. Sekarang ini kita berada di alam dunia. Yang mana selepas daripada ini, yang memisahkan kita di antara alam dunia dan alam perjalanan pulang kepada Allah, alam barzah, adalah kematian. Maka kita akan merasai kematian. Dan kita telah baca riwayat-riwayat, perkongsian-perkongsian tentang betapa sakit dan pada waktu itu teruknya ujian saat menghadapi kematian. Kemudian kita telah baca berkenaan tentang bagaimana roh manusia dikeluarkan, bagaimanakah malaikat maut keadaannya, bagaimanakah mungkar dan nakir dan situasi yang bakal kita lalui.
Dan sekarang ini pada muka surat yang ke-147, penulis berkongsi kepada kita keadaan sewaktu soalan ditanya. 3 soalan dan ada riwayat mengatakan lebih. Soalan berkenaan tentang siapakah Tuhan kita, siapakah Nabi yang kita ikuti, dan pada waktu itu siapakah imam ataupun ikutan. Dalam sebahagian riwayat menyebut apakah agama yang kita anuti. Maka ini soalan-soalan yang ditanya di dalam kubur. Maka kata penulis pada muka surat 147, jika engkau berjaya menjawab soalan-soalan yang diajukan tadi dengan baik, maka malaikat tersebut akan datang menghadap engkau dan engkau akan melihat kepada apa yang telah Allah tukarkan keadaan kubur. Maka kalau dapat jawab soalan yang baik, maka pada waktu itu kubur yang nampak 4x2, nampak kecil, maka pada waktu itu akan diluaskan dan pada waktu itu kita akan diberikan layanan yang baik. Kerana bila kita dapat jawab soalan, bererti telah lulus. Bererti kita telah menjalani kehidupan kita di dunia dengan sebaik-baiknya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila seorang hamba pada waktu itu dia mendapat layanan yang baik dalam kubur, sebab perjalanan masih panjang, selepas kubur akan ada kebangkitan, akan ada pada waktu itu bertemu dengan Tuhan untuk hisab perhitungan. Tapi kalaulah seorang itu dalam kubur dia telah mendapat layanan yang baik, maka dia akan lebih gembira dan tenang kerana apa yang seseorang itu dapat dalam kubur itu adalah gambaran apa yang dia akan dapat bila bertemu dengan Allah. Kalaulah pada waktu itu layanan yang baik dalam kubur, itu adalah tanda insya-Allah akan dipermudahkan urusan-urusan selepasnya. Dan itu dinukilkan oleh kata-kata Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, orang yang selamat dalam kubur dia akan selamat pada perjalanan yang seterusnya. Orang yang gagal dalam kubur dia akan bermula ujian dia dalam perjalanan-perjalanan yang seterusnya. Maka sebab itu kata penulis, maka bila hamba ini dia diberikan layanan yang baik setelah berjaya menjawab soalan dalam kubur, kata penulis, maka bertambahlah kegembiraan hati engkau dan semakin yakinlah engkau akan selamatnya engkau daripada api neraka. Lalu sebab itu dekat kubur ini kita nak pada waktu itu selamat. Dekat kubur kita nak pada waktu itu mendapat layanan yang baik. Dan untuk supaya nanti terminal-terminal yang seterusnya, perjalanan yang seterusnya, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah yang sebenarnya masih lagi jauh, masih lagi lama. Dalam kubur pun kita tak tahu kita akan tinggal berapa ribu tahun dalam kubur. Kemudian adanya pada waktu itu kebangkitan semula. Kemudian kena berdiri lagi di mahsyar. Kemudian nak tunggu giliran untuk perhitungan. Masih panjang. Tapi kalaulah dalam kubur kita berjaya, dan untuk berjaya dalam kubur, inilah waktu sewaktu kita sedang hidup di dunia. Sebab itu sabda Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdik, man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, orang yang telah berbuat persiapan untuk apa yang bakal berlaku selepas kematian. Itu orang yang cerdik. Maka kita nak buat perkara yang Allah suka, perkara yang baik, amalan yang diridai oleh Allah, supaya nanti kita nampak dalam kubur layanan dia adalah layanan yang baik, dan alam-alam yang seterusnya pada waktu itu akan menjadi lebih baik insya-Allah. Maka kata penulis, kemudian bila pada waktu itu kubur telah terbentang luas, kemudian bayangkan pula pukulan mereka berdua dengan kaki mereka di samping kubur engkau. Lalu terbukalah syurga dengan segala hiasan nikmatnya. Maka manusia pada waktu itu dah mula ditunjukkan tempat dia bakal kembali. Maka bukan sekadar kubur luas, tetapi pada waktu itu dia telah nampak tempat dia bakal kembali. Maka dibukakan ruang dan satu pintu yang menunjukkan dia jalan menuju ke syurga. Dan dia dah mula dapat merasai
melihat nikmat-nikmat yang bakal dia kecapi ketika mana berada di dalam syurga. Seterusnya, kedua malaikat tersebut akan berkata, Ya Abdallah, wahai hamba Allah, lihatlah apa yang telah Allah sediakan untuk engkau. Maka inilah tempat dan kediaman engkau. Maka telah ditunjukkan syurga untuk dia. Dia mula nampak dalam bentuk trailer. Maksudnya dia boleh nampak pada waktu itu apa nikmat yang bakal dia dapat. Macam manakah gambaran syurga, betapa indahnya syurga, betapa luar biasanya nikmat syurga. Dan syurga ini, sabda Nabi SAW, nikmat dia kita nak bayang pun tak boleh. Betapa dahsyatnya hadiah yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjaya dalam ujian sewaktu hidup di dunia. Sabda Nabi SAW tentang nikmat syurga, nikmat dia adalah ma la ainun ra'at, nikmat yang mana mata tak pernah lihat. Kalaulah kita lihat apa jua kecantikan yang ada dekat dunia ini, itu masih lagi belum menyamai nikmat syurga. Nikmat syurga, kita tidak pernah melihat keindahan dia. Kan kadang-kala bila kita tengok sebahagian daripada rumah-rumah orang yang pada waktu itu Allah berikan rezeki dan kurniaan kepada mereka, dahsyat rumah dia, cantik rumah dia, pada waktu itu hebat rumah dia, itu baru dunia. Tapi nikmat syurga jauh lebih dahsyat daripada itu. Binaan dia, rumah dia, bagaimana mengalirnya sungai di antara rumah-rumah binaan syurga, rumah yang diperbuat daripada mungkin emas, daripada permata, daripada segala apa yang kita boleh fikirkan, tapi jauh lebih hebat daripada perkara tersebut. Makanan yang disediakan, layanan yang disediakan. Maka sabda Nabi SAW, nikmat syurga ma la ainun ra'at, tidak pernah ada mata yang melihat. Dahsyat nikmat syurga. Wala udhunun sami'at, keindahan syurga, maka tidak ada telinga yang pernah mendengar pada waktu itu keindahannya. Tak ada telinga yang pernah mendengar. Tidak ada. Kan kalaulah kita kat dunia ini, kadang-kala kita mendengar sesuatu nasyid, lagu ataupun persembahan, kadang-kala bila terlalu sedap, bila terlalu indah bunyi dan alunan dia, kadang-kala kita tak perasan dah berlalu waktu yang lama. Ataupun kalau Al-Quran, kalaulah seseorang itu bacaan dia sungguh sedap, kita boleh dengar beberapa surah tanpa kita perasan. Itu nikmat pendengaran dekat dunia. Tetapi nikmat bunyi-bunyian yang ada dalam syurga, dengan kicauan burung, dengan angin yang pada waktu itu melalui daun-daun dan dahan serta ranting. Maka sabda Nabi, nikmat yang mana telinga pernah dengar, tetapi nikmat syurga telinga tidak pernah dengar. Bahkan dahsyatnya pada waktu itu nikmat syurga, sabda Nabi SAW, wala khatara ala qalbi bashar, manusia punya hati, manusia punya pemikiran takkan boleh mampu membayangi apakah itu syurga. Kita cubalah pada waktu itu letakkan dalam pemikiran kita, syurga macam ni, itu belum lagi syurga. Syurga adalah sesuatu yang kita tak pernah, takkan mampu, takkan boleh untuk bayangkan nikmat dia bagaimana. Maka malaikat ini untuk orang yang berjaya menjawab soalan-soalan daripada Munkar dan Nakir. Maka Munkar dan Nakir kata, inilah tempat kediaman kamu. Masya Allah. Moga Allah menjadikan kita daripada kalangan ahli syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka kata penulis, muka surat 148, tidak tergambar kegembiraan hati engkau pada ketika itu dengan apa yang telah engkau lihat daripada nikmat syurga dan perhiasannya. Tak boleh nak gambarkan happy ni macam mana, seronok dia bagaimana bila dimaklumkan inilah dia nikmat syurga. Dan pada waktu itu nampak dan tak sabar pada waktu itu untuk dapat masuk ke syurga. Sebab itu sebenarnya alam dunia yang kita berada hanyalah pada waktu itu permulaan sahaja. Kita nampak. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam suratul Kahfi, inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Sesungguhnya apa-apa yang kamu nampak daripada keindahan yang ada kat dunia, ini semuanya zinah,
perhiasan sementara. Dan semua keindahan dunia yang kita nampak ini, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, akan dihapuskan, akan dihilangkan oleh Allah. Sebab dia bukan keindahan yang sebenar-benarnya. Keindahan yang sebenar-benar yang betul-betul real adalah keindahan yang ada di dalam syurga. Ahlan, terima kasih banyak-banyak insan pemilih. Jazakumullah khairah. Terima kasih banyak-banyak. Maka kata penulis buku, bayangkan macam mana gembiranya kita dahlah bila malaikat Munkar dan Nakir tanya, kita boleh jawab, siapa Tuhan kamu? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Siapa Nabi kamu? Boleh jawab. Lepas dah jawab, diluaskan pada waktu itu alam kubur kita. Lepas dah diluaskan alam kubur, pada waktu itu ditunjukkan kepada kita tempat yang bakal kita kembali di syurga. Nikmat dia ditunjukkan. Maka kata penulis, cuba bayangkan, kalaulah kita dah dapat semua ini, betapa gembiranya manusia tersebut. Betapa bahagianya manusia tersebut. Dan sebenarnya, nak gambaran gembira ini penting, sebab seseorang itu bila dia sedang gembira, dia tak sabar, maka pada waktu itu tempoh yang panjang dalam kubur, dia akan rasa seolah-olah sangat pendek pada waktu itu. Sebab pada waktu itu dia dah tak sabar pada waktu itu untuk kembali ke syurga yang Allah telah sediakan untuk dia. Kata penulis, dan engkau tahu bahawa engkau akan menuju kepada apa yang telah engkau lihat. Kita nak pergi ke syurga tu, malaikat dah tunjuk, kita nak pergi ke syurga, maka tak sabar. Maka excitement dia, pada waktu itu kebahagiaan dia, menjadikan pada waktu itu dia tak sabar. Berbeza dengan orang yang tak ada amalan. Orang yang tak ada amalan, pada waktu itu ketika mana dibangkitkan, maka pada waktu itu dia takut nak keluar. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Maka pada waktu dia kata, celaka, siapa yang kejutkan kami daripada kubur. Dia takut. Orang yang tak ada amalan berbeza. Dia akan berada dalam keadaan takut. Dia tak nak jumpa dengan Allah. Dia takut nak jumpa dengan Allah. Kalau kita baca dalam surah As-Sajdah pula, pada waktu ketika mana dihimpunkan orang-orang yang tak ada amalan ini, Al-Quran sebut, walau tara idzil mujrimun, engkau akan lihat kelak wahai Muhammad, firman Allah, orang-orang yang dosa ni, pada waktu itu keadaan mereka di hadapan Allah, nakisu ru'usihim inda rabbihim, kepala mereka hanya tunduk je sentiasa, takut. Pada waktu itu tak bawa apa-apa amalan. Allah dah bagi pada waktu itu begitu banyak peluang. Allah telah bagi begitu banyak masa. Bertahun-tahun Allah bagi. Buat satu amalan, Allah gandakan 10 kali ganda. Kadangkala sedekah satu, Allah boleh gandakan sampai 700. Kadangkala bila Allah suruh redakan ibu bapa, Allah janji Allah akan reda dengan kita. Kadang-kadang amalan yang pada waktu itu tidaklah susah mana, tapi tak buat. Maka orang-orang yang tidak ada bekalan, dia berbeza. Sebaliknya orang yang dah berjaya ni, kata penulis, maka orang yang berjaya pada waktu itu, dia dah tak sabar pada waktu itu untuk menuju kepada apa yang telah dia lihat daripada nikmat-nikmat syurga sewaktu dalam kubur lagi. Tetapi, dia kan ada dua golongan. Satu golongan bahagia dan satu lagi golongan yang sebaliknya. Moga kita tidak tergolong di kalangan golongan yang kita nak baca ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata penulis, tetapi jika sebaliknya, maksudnya kita bukan daripada kalangan orang yang berjaya jawab soalan dalam kubur. Tak berjaya. Bila malaikat tanya soalan yang mungkin sekarang ni kita hafal, kita boleh jawab. Man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Maka tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Sebab kehidupan dia bukan berlandaskan kepada jawapan yang dia sepatutnya jawab. Dia boleh jawab Tuhanku adalah Allah. Tapi bila dia hidup, kehidupan dia bukan berdasarkan keyakinan dia bahawa Tuhan dia adalah Allah. Tapi sebaliknya, maka dia takkan boleh jawab. Kata penulis, maka kalaulah seseorang tu tak boleh jawab soalan yang ditanya,
Maka bayangkanlah sebaliknya pula, maka orang tersebut akan ditunjukkan neraka. Bayangkan, dalam kubur lagi, pada waktu itu dah ditunjukkan neraka. Jeritan, kepanasan, kerana neraka adalah puncak Allah menzahirkan kemurkaannya. Nak tengok murka Allah adalah pada waktu itu dengan apa yang disediakan di dalam neraka. Tidak akan ada seorang pun yang mampu bertahan dalam neraka. Maka bayangkan kalau tak boleh jawab soalan tersebut, maka kata penulis, orang ini akan ditunjukkan neraka dia. Macam contoh, kalaulah kita pada waktu itu diugut untuk dimasukkan ke dalam penjara yang paling teruk, ketika mana berlakunya perbicaraan, ada perbicaraan dekat mahkamah ke apa, dan pada waktu itu dah ditunjuk, kalau kau tak berjaya ni, kejap lagi nanti kau kena masuk dalam penjara ni, jauh daripada manusia. Pada waktu itu dengan manusia yang teruk perangai dan sebagainya, takut. Pada waktu itu belum masuk lagi dah takut. Itu baru penjara. Penjara masih lagi ada makan minum. Penjara masih lagi pada waktu itu ada peluang untuk keluar. Tapi kadang-kala bila seseorang itu masuk ke dalam penjara, kalaulah dia masuk tanpa iman, kalaulah dia masuk dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dah tak ada dah peluang untuk keluar daripada neraka tersebut. Kalaulah ada peluang nak keluar pun, kita berharap kita langsung tak masuk ke dalam neraka. Sebab tidak ada yang mampu untuk menahan siksaan api neraka. Tidak ada yang mampu. Dan dah tak ada kematian. Orang yang kena siksa dalam neraka, maka pada waktu itu dah tak ada kematian. Moga Allah pelihara kita daripada masuk ke dalam neraka Allah. Sebab itu bila Al-Quran definisikan siapakah orang yang benar-benar faz, yang benar-benar berjaya, maka Al-Quran sebut orang yang sebenar-benar berjaya bukan sekadar dapat masuk syurga, tapi orang yang sebenar-benar berjaya, faman zuhziha 'anil nar, dalam surah Ali Imran, orang yang sebenar-benar berjaya, dia boleh selamat daripada neraka. Dia tak perlu langsung masuk neraka. Maka itu adalah orang yang sebenar-benarnya berjaya, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Ahlan-ahlan air Zam-Zam, terima kasih ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka kata penulis buku, maka orang yang tak boleh jawab soalan, dia akan ditunjukkan neraka. Bagaimana ketakutan dia ketika mana melihat neraka. Lalu malaikat akan berkata kepadanya, lihatlah apa yang telah Allah sekat kepada engkau, dan engkau lihatlah apa yang Allah sediakan untuk engkau. Inilah tempat kau. Dulu dekat dunia, Allah bagi peluang, engkau tak ambil. Inilah tempat kau. Dan sebenarnya bila datang dia kematian, dah tak ada dah peluang. Dah tak ada dah peluang. Manusia bila datang dia kematian, dah tak ada dah peluang. Kalaulah kita sakit, kita menyesal sekejap, maka sebenarnya kita ada peluang untuk menjadi insan lebih baik. Kan kadang-kala banyak perjalanan hidup yang menjadikan kita insaf sekejap. Mudah-mudahan insaf berterusan. Maka sebenarnya ada lagi peluang yang kedua. Tak pernah terlambat. Walaupun usia kita macam mana sekalipun kita rasa terlambat, selagi mana hayat, nyawa terkandung pada badan, selagi itu belum pernah terlambat. Tetapi kalaulah pada waktu itu datang dia sakaratul maut, maka itu dah terlambat. Dah tak adalah lagi peluang untuk bertaubat. Maka kata penulis, bayangkan orang ni dia dah nampak neraka. Bayangkan kalau kita dalam kubur tu bila tak dapat jawab soalan, alhamdulillah, dah nampak neraka. Pada waktu itu dah nampak kata-kata malaikat, yang inilah tempat kembali engkau. Dah tak ada dah tempat untuk memperbaiki diri, amalan dan sebagainya. Maka kata penulis buku, maka bayangkanlah betapa takut dan gelisahnya engkau. Betapa takutnya. Sebab itu dalam surah Yasin kita baca, pada waktu itu bila mereka menyebut, ya wailana man ba'athana min marqadina. Dia sebenarnya kata para ulama tafsir, itu adalah kata-kata gambaran yang dia tak nak keluar daripada kubur. Dia tak nak keluar. Walaupun dalam kubur tu dia dah teruk kena seksa, tapi orang tersebut tahu keluar daripada kubur, siksaan hanya akan bertambah.
dia setiap fasa perjalanan alam dia akan lagi bertambah. Orang yang pada waktu itu rasa nikmat dekat dunia, maka nanti nikmat dalam kubur dia akan bertambah lagi nikmat dia. Nikmat ketika mana dalam syurga lagi bertambah nikmat dia. Dia tak pernah sama. Dan nikmat dalam syurga setiap kali bertambah dan tak ada pengakhiran. Kalau tidak dia jadi boring. Benda yang sama. Rumah yang indah macam mana sekalipun, kalaulah pada waktu itu duduk dekat tempat yang sama, lama-lama jadi boring. Rumah yang sama, lama-lama jadi boring. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu baru-baru ni, bukan baru-baru ni, dah lama saya cakap dengan isteri saya, kita kalau boleh tak payah beli rumah lah, biar kita pindah-pindah tempat. Sebab kadang-kadang bila duduk satu tempat yang lama, maka kadang-kadang pada waktu itu dia jadi boring. Pindah tempat. Tapi isteri saya dia tak setuju. Pada waktu tu dia nak duduk satu rumah, pada waktu tu settle down. Tapi saya tak boleh macam tu. Saya adalah orang yang suka pada waktu itu duduk setahun dua, pindah. Duduk setahun dua, pindah. Maka hati sampai dah. Sini. Okey. Lalu dia sebenarnya setiap alam akan bertambah. Sama juga macam benda yang tak elok. Di alam dunia ni kita rasa tekanan yang amat. Dan pada waktu itu kita rasa berat sangat benda ni. Nanti di alam kubur lagi dahsyat. Dah nak bagi salam ke? Bagi salam cepat. Tanya cantik tak rambut? Ada orang potong jadi mushroom. Rambut mushroom kan? Makan apa ni? Makan roti. Okey dah dah bagi salam boleh Dah. Okey. Pergi main. Pergi bawa dia keluar. Tutup pintu rapat-rapat supaya dia tak boleh masuk. Okey. Maka begitulah juga apabila dalam bentuk siksaan. Kalaulah pada waktu itu kita kat dunia rasa terseksa, alam kubur lagi dahsyat. Bila dia mahsyar lagi dahsyat. Bila di neraka lagi dahsyat. Dan neraka siksaannya sentiasa dahsyat. Maka ini adalah sebenarnya pengajaran. Sebab itu orang yang dah kena siksa dalam kubur, dia tak nak keluar daripada kubur. Sebab dia tahu apa yang akan menanti dia di alam yang berikutnya pada waktu itu lebih dahsyat. Maka kata penulis buku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bayangkanlah betapa takut dan gelisahnya engkau. Dan setelah engkau mengetahui keadaan kubur engkau, kemudian musnahlah segala-galanya. Datanglah bala selepas itu, sehingga bila berlakunya seksa, terputusnya sendi-sendi, patahnya tulang belulang, serta reputnya badan engkau. Namun ianya takkan pernah musnah kesedihan ataupun kegembiraan daripada roh engkau. Sebab dia dah tak ada mati. Kalaulah gembira macam mana sekalipun, dia dah tak ada penghujung. Kalaulah sengsara macam mana sekalipun, dia tidak berakhir dengan kematian. Maka kita duduk dalam kubur ni sebenarnya untuk apa? Kata penulis buku, engkau hanya menanti untuk berdiri untuk dibangkitkan menghadap Allah. Kita berada dalam kubur ini sebenarnya sekadar satu terminal persinggahan. Sebenarnya adalah persinggahan sementara untuk kita jumpa dengan Allah. Allah pada waktu itu nak jumpa dengan kita. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ketika mana waktu hisab, waktu soal jawab, waktu perhitungan, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, tidak ada di antara kita dengan Allah sesiapa pun. Bayangkan. Lalu kita duduk dalam kubur ni, sebenarnya adalah penantian untuk bertemu dengan Allah di mahsyar kelak. Maka kata penulis buku, maka orang yang pada waktu itu dia tahu Allah dalam keadaan murka, maka pada waktu itu dia akan lagi takut. Dan sebaliknya orang yang tahu Allah redha, maka pada waktu itu dia dah tak sabar. Sebab dia tahu Allah suka dia, Allah redha dengan dia. Pada ketika itu engkau sudah, maksudnya dalam kubur, bila kita berada dalam kubur, engkau sudah dapat menjangkakan bagaimanakah keadaan roh engkau pada ketika itu dan di manakah engkau di antara keduanya. Dalam kubur lagi kita dah boleh dapat tahu Allah redha ataupun murka berdasarkan layanan yang kita sedang terima dalam kubur.
keadaan ruh engkau pada ketika itu hanya ada dua. Sama ada bila kita dapat tahu Allah murka, maka kita akan berasa sangat kecewa, takut, gelisah. Dan kalaulah kita tahu Allah redha dengan kita, maka pada waktu itu kita akan berada dalam keadaan gembira, beruntung, sehingga pada waktu itu kita tak sabar nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai bilakah kita berada dalam kubur? Sampailah pada waktu itu tiupan sangkakala yang kedua, firman Allah dalam surah Yasin, wa nufikha fis-sur, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala buat kali yang kedua. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Bila ditiup je sahaja sangkakala yang kedua, maka bangkitlah setiap yang ada pada waktu itu bersedia untuk menuju kepada Allah, untuk mahsyar dan juga hari berkumpul di hadapan Allah. Kita sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua, apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.